lambat sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus, ahli jawatan kuasa, barisan, para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat berada di rumah Allah, melakukan perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulullah, solat berjemaah di rumahnya. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita dalam untuk melakukan perkara yang Allah suka. Saya minta maaf saya lambat sedikit, jam tadi, tapi kemudian saya sempat sampai rakaat pertama tapi tak ada tempat nak parking, lalu pusing-pusing baru jumpa. Cuma jumpa dah habis solat. Saya minta maaf saya lambat sedikit. Okey, pada malam ni kita nak membicarakan berkenaan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keislaman Umar. Maka keislaman Umar, kata penulis sirah, adalah pada waktu yang sangat diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah sembunyi-sembunyi. Allah tak perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Maka bila Nabi berdakwah secara sembunyi, maka pada waktu itu tiada sebarang tentangan besar. Sebab orang Quraisy pun pada waktu itu tidak tahu apa yang dihadapi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana 3 tahun pertama Nabi SAW tidak menghadapi banyak ujian. Namun ketika mana pada tahun 4 kenabian, Nabi SAW Allah perintahkan untuk berdakwah secara terbuka, jumpa dengan semua orang, sampaikan dakwah kepada semua orang, sama ada musuh ataupun kawan, keluarga ataupun orang biasa, hamba ataupun merdeka. Nabi kena jumpa semua orang pada tahun 4 kenabian. Di situ cabaran bermula dengan sangat teruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan bila kita baca dalam sirah, pada tahun 5 kenabian Nabi dah tak boleh tengok pada sahabat kena seksa. Dah ada pun yang syahid meninggal dunia. Sumayyah radhiyallahu anha, Yasir radhiyallahu anhu, dan banyak yang kena seksa. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad, ada seorang hamba perempuan wanita kena seksa sampai buta mata dia. Macam-macam cabaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Maka bergeraklah rombongan yang pertama, tak ramai, hanya beberapa belas orang. Mereka balik selepas daripada sebulan lebih berada kat sana. Mereka dengar berita palsu yang orang Quraisy telah masuk Islam. Mereka patah balik. Maka Nabi SAW pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 5 kenabian, Nabi suruh para sahabat untuk pergi sekali lagi. Dan kali ini jumlah mereka lebih ramai. Pada Syawal tahun 5 kenabian, jumlah mereka 83 lelaki dan 28 orang perempuan. 100 lebih pada waktu itu pergi.
Dan perginya 100 lebih sahabat Nabi ini menjadikan yang tinggal dekat Mekah tak ramai. Sahabat Muhajirin tak ramai pun. Sebab itu waktu perang Badar, yang ada waktu perang Badar hanya 313. Yang Muhajirin kurang daripada 100 orang yang ada pada waktu itu. Maka bila pergi 100 lebih, yang tinggal dekat Mekah adalah lebih kurang 38 orang. Sebab bila Umar bin Khattab masuk Islam, pada waktu itu beliau adalah orang yang ke-40. Dan inilah kisah yang kita nak baca pada malam ini berkenaan tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW sangat teruk kena seksa pada tahun 5 dan seterusnya makin bertambah teruk. Tahun 5 kenabian, 6 kenabian, orang Quraisy dah mula nak bunuh Nabi SAW. Maka tengkuk Nabi pernah kena pijak waktu sujud. Dalam riwayat kita baca, Abu Jahal pernah nak hempap kepala Nabi dengan batu waktu solat, kita pernah baca. Dan kemudian makin bertambah teruk sehinggalah pada tahun 7 kenabian mereka kurung Nabi SAW dalam perkampungan Abu Talib selama 3 tahun. Dan itu adalah teruk. Kemudian pada tahun 10 kenabian meninggal isteri Nabi. Nabi pergi Taif jalan kaki, tapi pulang dengan kesan batu pada badan. Sehinggalah akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun 14 kenabian. Maka kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata penulis buku rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum, maka sebelum keislaman Umar bin Khattab, umat Islam dan Nabi SAW berada pada tekanan yang sangat-sangat teruk. Sebelum keislaman Umar, umat Islam berada dalam tekanan dan ketakutan yang sangat-sangat teruk. Sebab mereka tinggal tak ramai, hanya 30 lebih. Dan pada waktu itu 100 lebih Nabi dah suruh berhijrah ke Habsyah. Nabi utamakan pada sahabat baginda radhiyallahu anhum. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah berdoa. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi SAW telah berdoa kepada Allah. Yang mana doa Nabi SAW berbunyi, Ya Allah, berikanlah kepada Islam kekuatan dengan bantuan salah seorang daripada 2 orang. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 orang ini. Nabi minta khusus. Siapakah 2 orang yang Nabi SAW minta? Yang pertama Ammar bin Hisham, ataupun namanya Abu Jahal. Kita panggil Abu Jahal, tetapi dia punya gelaran Abul Hakam. Asal gelaran dia adalah Abul Hakam, orang yang cerdik. Nama dia Ammar bin Hisham, tapi sebab dia asyik lawan Nabi sepanjang hidup dia, maka lebih terkenal dengan bapa kejahilan, iaitu Abu Jahal. Tapi sebenarnya beliau dipanggil dengan gelaran Abul Hakam. Maka Nabi minta kepada Allah, Ya Allah, pilihlah salah seorang daripada 2 orang ini untuk masuk Islam, Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Ini adalah hadis yang sahih, riwayat Tabrani, yang mana pada waktu itu Nabi doa begitu. Dan ini berlaku 3 hari sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Maka kata penulis buku, Islamnya Umar adalah umpama cahaya yang mendatang kepada kegelapan. Sebab pada waktu tu Nabi teruk kena seksa. Kalau kita baca dalam sirah, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi kena pukul depan orang, tak ada siapa tolong. Nabi pernah kena pukul dengan pedang oleh Abu Jahal, tak ada siapa tolong. Uqbah bin Abi Mu'id, jiran Nabi, waktu Nabi solat, sebab sebelum Isra' dan Mi'raj memang dah ada solat, cuma 2 waktu, subuh dan asar. Tak ada 5 waktu. 5 waktu selepas Isra' dan Mi'raj. Ada yang mengatakan solat wajib sebelum daripada Isra' Mi'raj adalah solat malam. Itu lagi susah, solat malam, tapi itu adalah yang wajib. Maka pada waktu itu teruk Nabi SAW kena dengan pelbagai tekanan dan buli oleh orang Quraisy Mekah. Maka bagaimanakah Islam pada waktu itu dimuliakan dengan Umar bin Khattab? Maka kata penulis buku tentang Umar,
Umar daripada sebelum Islam, dia seorang yang mempunyai perwatakan yang keras dan tegas. Lepas dia masuk Islam pun perangai dia sama macam tu. Sebab itu kalau kita baca dalam sirah, dalam hadis, dalam riwayat, kerja yang asyik minta pancung kepala, itu Umar. Dan Nabi boleh sabar dengan dia. Itu sifat Nabi. Nabi pemimpin yang sangat luar biasa. Nabi boleh sabar dengan sahabat yang pelbagai. Berapa banyak orang yang kalaulah Nabi ikut cakap Umar, tak jadi sahabat orang tu, kena pancung dah. Umair bin Wahab datang nak bunuh Nabi. Umar bin Khattab pegang tengkuk dia, bawa jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak pancung dia. Maka Nabi kata, sabar, maafkan dia. Masuk Islam, jadi Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Abu Sufyan, ketika mana pada sebelum pembukaan kota Mekah, Umar bin Khattab minta untuk pancung, maka Nabi SAW kata jangan. Maka akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, jadi radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi orang yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab dia minta nak pancung, terlalu ramai. Boleh tulis buku kot orang-orang yang nak dipancung oleh Umar. Tapi bagaimana Nabi handle Umar? Sabar Umar, sabar. Maka pada waktu itu banyak yang berubah menjadi sahabat. Maka kata penulis buku, Umar bin Khattab adalah seorang yang pada waktu itu tegas, perwatakan dia, keras sikap dia. Dan ketika mana hari yang beliau nak masuk Islam, maka pada waktu itu beliau dalam perjalanan tekad nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah susun hidayah? Orang yang nak bunuh Nabi boleh menjadi sahabat tegar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, kat mana-mana Nabi pergi pasti ada dua orang sahabat, Abu Bakar, Umar. Kan kalau kita lihat dalam hadis tentang Nabi SAW lepas Isyak, Nabi tak suka sembang lepas Isyak. As-Samar, Nabi tak suka sembang lepas Isyak. Sebab itu kadang-kala Nabi akan solat Isyak bila habis 1/3 malam, baru Nabi solat Isyak. Kadang-kala Nabi solat Isyak sangat lewat, supaya bila lepas habis Isyak orang terus balik tidur. Itu Nabi SAW. Tapi dalam riwayat, Nabi SAW pernah sembang lepas Isyak dengan siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau pergi ke mana-mana, Nabi pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Bahkan ketika mana meninggal dunia pun, di mana Nabi dikebumikan, bersebelahan dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu orang yang dalam perjalanan nak bunuh Nabi SAW boleh menjadi sahabat yang sangat-sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kadang-kala kita tak tahu macam mana keadaan orang yang masih hidup. Sebab itu kata Imam Ghazali, kita tak boleh menghukum manusia yang masih hidup. Dia ni ahli neraka ke, dia fasik ke, dia perangai macam mana ke. Sebab kalaulah dia bertaubat sebelum meninggal dunia, dia boleh jadi lebih baik daripada kita. Maka sebab itu kita lihat pengajaran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata penulis buku, beliau adalah antara musuh yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab telah menghunuskan pedang dia. Dia buat keputusan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu ini dia belum masuk Islam. Dalam perjalanan dia nak bunuh Nabi, maka pada waktu itu dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Al-Adawi ni keluarga Umar. Kalau kita dengar je nama-nama sahabat yang ada Al-Adawi, keluarga Umar. Orang Quraisy dia ada lebih kurang 14 keluarga. Quraisy itu satu kabilah. Dalam kabilah ada Banu Makhzum ataupun kita panggil Bani, lebih kurang sama. Maka dalam Quraisy ada 14 keluarga. Banu Hashim keluarga Nabi, Banu Makhzum keluarga Abu Jahal. Daripada keluarga Abu Jahal ni contohnya Khalid bin Al-Walid, itu keluarga Abu Jahal. Contohnya Ummu Salamah, isteri Nabi, itu keluarga Abu Jahal. Kemudian ada contohnya Banu Adi, keluarga Umar yang kita panggil Al-Adawi.
Maka Umar bin Khattab telah berjumpa dengan salah seorang daripada keluarga dia yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Maka lelaki ni pun tanya, "Wahai Umar, nak pergi mana ni? Dengan pedang terhunus, pedang dah dikeluar daripada sarung." Maka Umar bin Khattab menjawab, "Aku nak bunuh Muhammad. Aku nak bunuh Muhammad." Maka sebenarnya orang ni dah masuk Islam. Beliau pada waktu itu telah masuk Islam. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka pada waktu itu beliau telah masuk Islam. Cuma Umar bin Khattab tak tahu. Maka ketika mana dia cuba halang Umar bin Khattab dapat kesan rupanya Nu'aim dia dah masuk Islam. Umar bin Khattab dia ada kelebihan firasat. Dia ada kelebihan firasat ni bahasa Melayu apa? Firasat kot. Dia ada kelebihan pada waktu itu berkenaan tentang firasat. Dia boleh rasa, dia boleh kenal seseorang tersebut. Umar bin Khattab ada lebih daripada hampir 20 ayat yang mana ayat Al-Quran tersebut turun bertepatan dengan pandangan Umar bin Khattab. Bukan kerana Umar bin Khattab punya sebab ayat tersebut turun. Al-Quran memang dah ada lama. Cuma Umar bin Khattab dia asyik menyuarakan kebimbangan dia. Contohnya isu Arab, contohnya isu Ummahatul Mukminin dan banyak lagi perkara yang lain, dan ianya bertepatan dengan wahyu Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bila lelaki ni cuba halang Umar, maka Umar bin Khattab pun kata, "Aku rasa kau dah masuk Islam. Sebelum aku bunuh Muhammad, aku bunuh kau dulu." Maka sahabat ni pun takut. Siapa berani lawan Umar? Maka pada waktu itu dia cuba alih topik. Dia kata, "Kalaulah engkau nak bunuh aku, sebenarnya adik perempuan kau pun dah masuk Islam, kau tak tahu." Adik perempuan dia bernama Fatimah. Bila dia dengar adik perempuan dia dah masuk Islam dalam keadaan dia tidak tahu, maka pada waktu itu dia tinggalkan Nu'aim bin Abdullah ini dan dia terus pergi ke rumah adik perempuan dia. Pada waktu itu adik perempuan dia pula tengah buat kelas mengaji. Lagilah pada waktu itu mereka sedang belajar mengaji daripada Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab ni hamba, namun pada waktu itu beliau masuk Islam lebih awal dan beliau mengajar Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat Islam, orang yang hamba pun bagaimana Islam muliakan. Islam muliakan walaupun hamba. Banyak orang yang apabila ada ilmu, walaupun asal status dia hamba, Islam muliakan. Kalau kita lihat ada salah seorang imam besar Madinah, nama dia Nafi', asalnya hamba, tetapi dia boleh jadi guru kepada Imam Malik. Imam Nafi' tak kuburnya ada dekat Baqi', hamba. Tapi bila kita belajar fiqh, kita jumpa nama Nafi'. Kalau kita belajar hadis, kita jumpa nama Nafi'. Kalau kita belajar qiraat akan ada nama Nafi'. Dia salah satu daripada imam qiraat. Maka ini Nafi', anak murid kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diberi hamba untuk belajar ilmu daripada dia. Itu Abdullah bin Umar. Bahkan banyak sahabat Nabi macam tu. Dia ada hamba yang pandai, dia tak suruh buat kerja. Hamba yang pandai disuruh belajar daripada dia. Maka Abdullah bin Umar, dia ada hamba dia. Abdullah bin Abbas, nama hamba dia Taus tak silap. Uthman bin Affan ada hamba dia. Hamba yang dikhususkan untuk belajar semata-mata daripada ilmu sahabat tersebut. Maka hamba tetapi pada waktu itu mengajar Al-Quran, Khabbab bin Al-Arad. Maka dalam riwayat disebutkan pada waktu itu Khabbab sedang mengajar surah Taha. Dia sedang mengajar adik perempuan Umar bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid akan surah Taha. Maka ketika itu Umar bin Khattab datang, dan pada waktu itu dia minta izin untuk masuk. Bila dengar je suara Umar, Khabbab terus lari. Sebab dia tahu kalaulah Umar jumpa dia, habis dia. Syaitan pun lari daripada Umar. Bukan saya syaitan gelak je. Tapi Umar bin Khattab, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau salaka Umar," kalaulah Umar berjalan pada salah satu daripada jalan, nescaya syaitan tak lalu jalan tersebut. Syaitan pun takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika mana dengar dia suara Umar, maka pada waktu itu lari Khabbab menyembunyikan diri.
Maka adik perempuan ni pun buka pintu. Maka Umar bin Khattab masuk ke rumah adik dia. Lalu dia bertanya, bunyi apa yang aku dengar tadi? Bunyi apa? Macam lain macam je. Maka adik perempuan dia cuba berselindung. Dia kata tak, tadi hanya berbual-bual dengan suami, dengan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab terus tanya soalan, aku rasa mungkin kau dah tukar agama, betul? Maka pada waktu itu adiknya menjawab, kalaulah kebenaran di situ, mengapa tidak wahai abang? Bila dia dengar dia jawapan adiknya begitu, dia terus belasah adik dia. Dia terus belasah adik dia. Maka suami dia Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid ni kita jarang dengar, tetapi dia pun salah seorang daripada asyarah mubasyarah, 10 sahabat yang Nabi jamin syurga dalam satu hadis. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka bila Fatimah kena pukul, maka pada waktu itu adik Sa'id bin Zaid cuba bantu isteri dia, maka dia pun kena belasah. Maka ketika mana teruk adik perempuannya, suami dia kena belasah, maka pada waktu itu adik perempuan dia pun mengamuk. Maka dia berkata, wahai Umar, kalaulah engkau tak suka sekalipun, maka aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah Umar bin Khattab reda. Bila Umar bin Khattab dah reda, maka pada waktu itu dia kata, berikan aku Quran yang kamu baca tadi. Maka adik perempuan dia tegas, tak boleh. Kerana abang belum Islam, abang masih lagi dalam keadaan tidak Islam, kena mandi dulu kalau nak. Maka pada waktu itu dia pun taat, maka dia pun mandi. Kemudian pada waktu itu barulah dia dapat pegang Al-Quran. Dan ayat yang pada waktu itu dia baca adalah Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membebankan, illa tazkirah, sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah peringatan, namun bukan semua orang dapat, liman yakhsha, kepada orang yang takut sahaja. Lalu ayat dia menusuk kalbu. Kalau kita baca Taha tu, ayat dia menusuk kalbu. Sehinggalah bila Umar bin Khattab sampai kepada ayat innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya hanya akulah Tuhan, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Umar bin Khattab dah tak boleh baca dah. Terus dia kata, tunjukkan aku mana Muhammad, nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak boleh baca. Kita mungkin bila baca Al-Quran tak rasa apa-apa, tapi orang Arab yang baca Al-Quran, dia pada waktu itu dapat jelas mesej daripada setiap ayat yang ada. Sebab itu penting untuk kita kadang-kala baca Al-Quran dengan terjemahan. Kalau kita lihat dalam surah Muhammad, antara penawar kepada hati adalah mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dengan memahaminya, walaupun satu hari satu baris, satu ayat. Sebab itu dalam surah Muhammad juz yang ke-26 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, maka mengapakah manusia tak nak menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, adakah hati mereka telah terkunci? Kata para ulama tafsir, bererti kalaulah seseorang itu dia menghayati Al-Quran, maka hati dia takkan terkunci. Hati dia pasti akan sentiasa dirawat. Baca Al-Quran bagus, bukan maksudnya kena tinggalkan bacaan. Baca Al-Quran bagus, setiap bacaan 10 pahala. Tapi kadang-kala perlu untuk kita memahami, memerhati sekurang-kurangnya terjemahan yang ada pada ayat tersebut. Sebab Umar bin Khattab yang nak bunuh Nabi, bila dia baca surah Taha, menjadi untuk pada waktu itu berjumpa dengan Nabi. Bila Khabbab bin Al-Arat dengar Umar bin Khattab nak jumpa Nabi, baru dia keluar. Tadi dia sorok, dia takut. Tapi Khabbab bin Al-Arat ini pun ujian dia sangat teruk. Khabbab bin Al-Arat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah ada sebut tulisan Dr. Raf'at Bashar tentang Khabbab seketika. Maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab nak bagi anugerah kepada sahabat yang paling teruk kena seksa sewaktu awal Islam. Maka Umar bin Khattab sangka orang itu Bilal, sebab Bilal kisah dia memang masyhur.
kena jemur dekat pasir, kena tarik seperti binatang dengan budak-budak, kena pukul, kena balun dan sebagainya, kena hempak dada dengan batu. Maka Umar bin Khattab nak bagi anugerah sahabat yang paling teruk kena seksa yang masih hidup kepada Bilal. Maka kata Bilal, bukan aku yang paling teruk. Siapa yang paling teruk? Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Macam mana siksaan Khabbab bin Al-Arad ini? Tuan dia perempuan, perempuan tua, tapi hamba mana boleh lawan. Hamba pada waktu itu mana boleh lawan tuan dia. Kalau lawan tuan, maka pada waktu itu lagi teruk akan diseksa oleh masyarakat pada sekitar kawasan tersebut. Maka ketika mana Allahumma salli ala habibina Muhammad, tuan dia dapat tahu dia masuk Islam, maka tuan dia ada perusahaan besi, dan untuk melembutkan besi dengan api, maka tuan dia pada waktu itu suruh Khabbab baring atas bara api, baring dalam keadaan tak ada apa-apa. Dan itulah keadaan dia baring atas bara api, sehingga kan belakangnya tak boleh nak digambarkan teruk, tak ada apa-apa belakang dia, sebab dia disiksa dengan baring di atas bara api. Khabbab bin Al-Arad. Sebab itu bila Khabbab bin Al-Arad tak tahan, itu dalam hadis dijumpa Nabi, dia tanya kepada Nabi, bila nak datang bantuan Allah? Bila? Dah tak tahan kena seksa. Bukan kena seksa pada waktu itu makan nasi tak ada lauk, bukan begitu. Bukan kena seksa pada waktu itu tak dapat upah, tak. Seksanya mereka kena baring atas bara api. Itu yang dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, bila nak datang bantuan Allah? Dan Al-Quran jawab, ala inna nasrallahi qarib, bantuan Allah sebenarnya dekat. Tapi dekatnya itu bertahun-tahun, tapi bagi Allah dekat. Sebab Allah tahu kemampuan manusia, dan manusia pada waktu itu tak tahu kemampuan dia bagaimana. Lalu Allah tak pernah uji lebih daripada kemampuan manusia. Sama juga macam Nabi Musa, bila Allah sebut bantuan dah dekat, tetapi bertahun-tahun. Sama juga macam kisah Nabi Musa dalam surah Yunus, bila Nabi Musa minta untuk Allah hancurkan Fir'aun, maka pada ayat surah Yunus Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, doa kamu dan Harun wahai Musa telah dikabulkan. Maksudnya Allah dah terima. Tapi Fir'aun hanya mati, kata para ulama tafsir, 40 tahun selepas daripada wahyu tersebut turun. 40 tahun Allah terima, tapi Allah berhak nak tentukan bila. Lalu sama juga dalam kehidupan kita, kadang-kala kita rasa teruk kena uji, dah tak mampu dengan ujian, tapi sebenarnya Allah tahu kita mampu. Sebab Allah tidak pernah memungkiri janji, Allah tak pernah beri ujian luar daripada kemampuan kita. Maka Khabbab bin Al-Arad bila dengar Umar bin Khattab nak jumpa Nabi, maka kata Khabbab bin Al-Arad, dia pun keluar. Tadi dia sembunyi, tak berani keluar, walaupun dia nampak Fatimah kena belasah, suami dia Sa'id bin Zaid kena belasah, dia tak berani keluar. Tetapi bila dia dengar pada waktu itu Umar bin Khattab nak jumpa Nabi setelah membaca Al-Quran, maka pada waktu itu Khabbab keluar daripada tempat persembunyiannya dan berkata, abshir ya Umar, terimalah berita gembira wahai Umar, sesungguhnya aku mengharapkan doa yang Nabi SAW buat untuk kamu 3 hari lepas pada Khamis malam Jumaat benar-benar terjadi, iaitu Nabi telah berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakan Islam, bi ahadil umarain, dengan salah seorang daripada 2 orang, iaitu Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah pilih kamu wahai Umar. Dekat sini juga kata para ulama sirah, dahsyatnya kesan menghidupkan majlis ilmu ataupun majlis Al-Quran dekat rumah. Kesan dia. Sebab kadang-kala kat masjid memang dah imarah dah, kadang-kala kat rumah kita perlu ada sesuatu majlis Al-Quran ke, baca hadis ke, ataupun pada waktu itu baca sirah, kerana ini semuanya adalah cahaya. Bayangkan orang yang nak bunuh Nabi,
ketika mana dia sampai ke rumah Fatimah, adik perempuan dia yang sedang ada majlis Al-Quran, Allah boleh tukar kepada hidayah. Sebab itu sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, la taj'alu buyutakum kubura, rumah-rumah kamu ni jangan jadi macam kubur. Kenapa macam kubur? Kosong daripada cahaya-cahaya Al-Quran dan juga hadis. Maka sebab itu antara perkara pada zaman kita yang sangat penting, sebab kadang-kala tak semua anak kita datang, tak semua pada waktu itu orang dalam rumah kita datang. Maka pentingnya menghidupkan majlis Al-Quran ataupun majlis membaca sabdaan Nabi di dalam rumah, supaya pada waktu itu kadang-kala bila kita, cucu kita, anak kita, walaupun kita rasa mereka ni kecil, tapi bila dia dengar kisah para sahabat, dia boleh dengar kisah Nabi, dia boleh dengar kisah orang-orang ini, membawa kepadanya, oh inilah superhero aku, inilah superhero. Macam mana kita tengok zaman kita, anak-anak kita, cucu kita, remaja kita, semua ada superhero masing-masing. Sebab itu je kisah yang mereka tahu. Adiwira, itu je yang dia tahu. Tapi kalaulah contohnya, tak perlu lama, kadang-kala 5 minit pun dah cukup. Kumpulkan keluarga sekejap. Cumanya kali pertama nak kumpul tu susahlah, cabaran, sebab tak biasa. Tapi ambil satu masa. Kalau macam Nabi SAW, kita belajar dalam Syama'il, Nabi akan kumpulkan isteri-isteri Nabi dalam satu rumah selepas Isyak. Lalu semua isteri Nabi akan datang, dan di situ Nabi SAW berikan 1-2 perkongsian. Itu Nabi SAW. Maka boleh lepas Isyak, pada waktu itu kumpulkan 5 minit, kongsikan satu kisah. Benda-benda yang ringan. Tak payahlah kita nak cerita pasal pasal benda-benda yang pada waktu itu anak pun tak faham, tentang permasalahan itu dan ini. Benda-benda yang ringan, kisah, baca satu ayat Al-Quran ataupun tajwid, ataupun pada waktu itu hadis, satu hadis daripada mana-mana kitab hadis. Maka sebenarnya itu akan mendatangkan cahaya. Sebab itu kata para ulama sirah, yang menjadikan Umar bin Khattab pada waktu itu terkesan, sebabnya hidayah di tangan Allah. Sebabnya pada waktu itu Al-Quran yang sedang dibaca, lembaran surah Taha yang sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid bersama dengan guru mereka Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka pada waktu itu Umar bin Khattab dibawa jumpa ke rumah Nabi SAW. Minta maaf, bukan rumah Nabi, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada waktu itu Umar pun dibawa. Maka bila sahabat-sahabat yang ada dekat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam nampak Umar datang, bawa pedang pula, semua takut. Habislah, Umar bin Khattab dah datang. Kenapa nak datang? Bawa pedang pula. Sebab dia memang bawa pedang sebab nak bunuh Nabi pada awal. Maka pada waktu itu tak ada siapa yang berani untuk berhadapan dengan Umar kecuali Hamzah. Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Hamzah pun seorang yang terkenal dengan keberanian radhiyallahu anhu. Cuma dia meninggal dunia awal ketika mana tahun 3 Hijrah, sewaktu peperangan Uhud. Dialah pakcik Nabi, dialah adik-beradik susuan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka pada waktu itu Nabi SAW sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang merupakan tempat berkumpul para sahabat dengan Nabi. Maka pintu rumah diketuk, ada orang ketuk. Maka bila para sahabat cek daripada lubang pintu, mereka nampak Umar. Takut para sahabat. Umar datang bawa pedang, dan masing-masing kenal Umar. Umar bin Khattab seluruh Mekah kenal. Sebab itu dalam sirah disebut, orang lain kalau nak berhijrah sembunyi-sembunyi, nak pergi hijrah ke Madinah, semuanya sembunyi-sembunyi. Ada yang kena hijrah pada waktu itu kena tahan lagi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kena tahan, Abu Salamah kena tahan. Tapi satu-satunya orang yang berhijrah terbuka, Umar bin Khattab. Dia siap tawaf dulu, tawaf wida. Dia siap tawaf dulu sebelum tinggalkan Mekah, dan dia siap maklumkan, okey semua, aku nak pergi Madinah ni, nak join Muhammad.
Ada tak sesiapa yang nak cuba halang? Cubalah. Kalaulah ada orang yang nakkan isteri jadi janda, nakkan anak dia jadi yatim, jumpa aku. Tak ada seorang pun berani halang. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka bila mereka nampak pada waktu itu Umar, maka pada waktu itu semua takut. Tetapi Hamzah ada. Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah berkata, buka pintu. Kalaulah Umar bin Khattab datang dengan niat yang baik, kita sambut dia. Kalaulah Umar bin Khattab datang dengan niat yang jahat, maka kita sama-sama bunuhnya dengan pedang yang kita ada. Maka pada waktu itu Nabi SAW, kata para ulama sirah dalam riwayat ini, Nabi SAW sedang berada dalam rumah, tapi Nabi diam. Sebab pada waktu itu Nabi sedang menerima wahyu. Nabi sedang terima wahyu. Maka Nabi SAW ketika mana Umar dah masuk, maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah dipegang bajunya oleh Nabi. Bila Umar masuk, Nabi selesai terima wahyu, maka Nabi pegang pada waktu itu baju Umar bin Khattab seraya berkata, belum puaskah kamu wahai Umar? Adakah kamu nak mendapat ancaman daripada Allah seperti mana yang telah diberikan kepada Walid bin Mughirah? Maka adakah kamu belum puas nak melawan Allah? Itu Nabi. Nabi berani. Nabi SAW adalah berani. Terlalu banyak kisah tentang keberanian Nabi. Cuma Nabi dalam perang, Nabi tak pernah bunuh orang. Itu Nabi. Nabi SAW sangat-sangat berani. Kalau kita lihat kisah Nabi di dalam peperangan Hunain, di dalam peperangan Hunain pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah, maka dalam peperangan Hunain tentera Islam kena serang hendap. Tentera Islam kena serang hendap. Maka sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka berundur sebab kena serang hendap dengan musuh. Tetapi dalam lautan anak panah dan lembing yang musuh arahkan kepada tentera Islam, dalam riwayat kita baca, Nabi majukan baral Nabi pada waktu itu untuk maju ke depan seorang diri. Sampaikan pada waktu itu pakcik Nabi Abbas terpaksa tahan Nabi. Dia kata, tunggu wahai Muhammad, tunggu sahabat datang. Nabi SAW seorang yang sangat-sangat berani. Dan banyak lagi kisah tentang keberanian Nabi SAW. Maka bila Umar bin Khattab datang, Nabi pegang je leher dia. Nabi pegang je leher dia. Nabi kata, belum puaskah lagi wahai Umar? Sampai bila? Allah dah menetapkan keburukan untuk Walid bin Mughirah dan banyak lagi orang lain. Maka bilakah pada waktu itu kamu nak sedar wahai Umar? Daripada sini juga sebenarnya kata para ulama, orang yang ada Allah dalam hati dia, maka dia tidak akan takut kepada makhluk Allah. Dia hanya ada salah satu daripada dua dalam hati, Allah ataupun pada waktu itu makhluk Allah. Kadar mana ada Allah dalam hati dia, kadar itulah ada kesan makhluk Allah dalam hati dia. Kalaulah Allah itu kurang dalam hati dia, dia akan banyak takut tentang makhluk. Tapi kalaulah takut pada Allah lebih dalam hati dia, maka dia tidak akan takut kepada makhluk. Sebab itu dalam sepotong hadis yang ada dalam kitab mana? Cubanya saya baca dalam Muntakhab Ahadith oleh yang mana selalu dibaca, Muntakhab Ahadith. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pada waktu itu takutkan Allah, Allah hilangkan ketakutan pada yang lain. Barang siapa yang tidak ada dalam hatinya Allah, maka Allah akan penuhkan hatinya dengan ketakutan kepada yang lain. Maka pada waktu itu Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna iman. Sebab itu kita nampak Nabi tidak pernah takut dengan sesiapa. Pernah kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi ketika mana dalam salah satu peperangan, sewaktu selesai peperangan, dalam peperangan Banu Mustalik tak silap, maka Nabi SAW dalam perjalanan balik, Nabi diikuti oleh seorang Arab Badui yang pada waktu itu marah kepada Nabi sebab isteri dia menjadi tawanan perang. Maka dalam peperangan tersebut, ketika mana waktu berhenti rehat, Nabi duduk seorang-seorang, sahabat yang lain duduk dekat tempat lain.
Maka dia datang, dia letak pedang dekat leher Nabi. Kalau kita baca riwayat tersebut, dia letak pedang. Dia kata, siapa yang boleh selamatkan kamu wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab satu je, Allah. Jatuh pedang dia. Pada waktu itu Nabi SAW seorang yang sangat-sangat berani. Maka Nabi SAW pegang leher Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW tanya, adakah belum puas lagi wahai Umar? Sampai bila? Adakah sampai Allah nak menurunkan azab seperti mana kepada Walid bin Mughirah? Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Umar. Pada awal pagi datang keluar rumah nak bunuh Nabi. Belum sempat terbenam matahari dah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sirah disebut fakabbaran nas, semua sahabat tak sangka Umar bin Khattab boleh masuk Islam, musuh tegar Islam. Maka dalam riwayat disebut fakabbaran nas, semua sahabat yang ada dalam rumah tersebut mereka pun bertakbir Allahu akbar, gembira dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Punya kuat takbir mereka dalam sirah disebut sehingga dekat Masjidil Haram boleh dengar takbir para sahabat yang gembira dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada kepimpinan beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah untuk tempoh yang lama selama 10 tahun dan akhirnya dikebumikan bersama kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Moga-moga kita dapat sesuatu manfaat dan pengajaran apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati. Terima kasih banyak Imam. Sihat Imam.